أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya hormati Barisan AJK Masjid, AJK Surau, dan juga Ustaz-Ustazah yang saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah dan kurnianya masih lagi kita hari ini hidup dalam keadaan mengecapi dua nikmat yang terbesar yang Allah Taala berikan kepada seseorang manusia, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan alhamdulillah juga terhadap rezeki yang Allah Taala berikan, yang mana kita tidak menganggapnya sebagai satu perkara yang besar. Rezeki-rezeki yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang mana pada seharian kita hidup ini, kita tidak melihatnya sebagai satu perkara yang besar. Iaitulah kita bangun pagi, kita berada dalam keadaan sihat. Kita bangun pagi, kita berada cukup makannya, ada minumannya, ada tempat bertidur kita bermalam semalam. Itu adalah rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang mungkin kita terlepas pandang. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sibbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha atau biusabiha." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpagi-pagi, dia bangun pagi, aminan fi sibbih, dia merasa aman dan selamat berada di rumahnya, mu'afan fi jasadih, dan sihat tubuh badannya, indahu qutu yaumih, dan baginya ada cukup makan untuk seharian. Dia ada makanan cukup untuk sehariannya. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dia bangun tidur dalam keadaan aman, selamat di rumahnya, dan juga sihat tubuh badannya, dan padanya ini ada bekalan makanan yang cukup untuk seharian kehidupannya pada hari tersebut, maka Nabi kata seolah-olah dia telah mendapat segala kenikmatan di dalam dunia. Jadi ini adalah nikmat-nikmat yang kita terlepas pandang. Mana kita sehari-hari bangun, sudah ada makan, sudah ada minum, kita sihat tubuh badan, mampu mandi, mampu pergi ke kerja, dan kita terlepas pandang bahawa untuk bersyukur kepada nikmat yang sekecil seperti ini. Dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga, bahawa Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Kata Nabi Muhammad SAW bahawa terdapat dua nikmat yang mana sering kali umat aku terlalai akan dua nikmat ini, iaitu as-sihhatu wal faragh, iaitu yang pertamanya ialah nikmat kesihatan, dan yang keduanya adalah nikmat masa lapang. Kita apabila kita dapat dua nikmat ni, kita cenderung untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah ataupun perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita. Apabila kita dapat kesihatan dan dalam sihat tersebut kita ada masa lapang, maka kita cenderung kepada untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak memberi manfaat kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi kata Nabi Muhammad SAW bahawa dua perkara ini, dua nikmat ini hendaklah kita gunakan sebaiknya, iaitu nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang. Dan alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita mengisi masa lapang kita dalam masa rehat ini daripada pukul 1 sampai 1.50 ini untuk kita dengar sebentar, datang ke majlis ilmu untuk mendengar sedikit nasihat dan juga pengisian rohani untuk kita jadi bekalan dalam kehidupan kita seharian.
dalam satu kisah yang di mana Saidina Muaz bin Jabal dia duduk di satu tempat dan dilihat bahawa ramai orang ni sedang sibuk dengan usaha mereka. Sibuk dengan usaha mereka, dengan jual belinya, dengan urusan kerjanya dan sebagainya. Dan dikatakan kepada mereka, hayya bina nu'minu sa'atan. Marilah kita duduk sekejap, kita beriman sejenak. Hayya bina nu'minu sa'atan. Kita beriman sejenak. Dan juga dalam satu riwayat yang lain kata, ijlis bina nu'minu sa'atan. Duduklah sekejap, kita ni tajdidkan balik niat, tajdidkan balik iman kita. Jadi dalam kesibukan kita seharian itu mesti ada waktu yang kita peruntukkan untuk kita mentajdid iman kita. Kita duduk sekejap, kita dengar berkaitan dengan peringatan, tazkirah dan juga sebagainya untuk kita meningkatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk yang ingin kita bahaskan pada hari ini ialah tanggungjawab dan juga kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk kita lunasi sebagai kita menghargai dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memilih kita menjadi salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, daripada tanggungjawab yang banyak itu kita ambil 5 fokus untuk hari ini tentang tanggungjawab kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tanggungjawab yang pertama kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kita hendaklah mengimani kerasulan dan juga kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita mesti mengimani kenabian dan juga kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat Al-Quran yang kita biasa baca dalam seharian, wa rafa'na laka zikrak. Sesungguhnya kami telah angkat kamu, wa rafa'na laka zikrak. Mengangkat sebutan nama kamu. Para ulama tafsir menafsirkan ayat ni, wa rafa'na laka zikrak ini ialah la uzkaru ismi illa zukirta ma'i. Kata ulama tafsir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut apabila wa rafa'na laka zikrak, kami mengangkat sebutan nama kamu ini ialah tidak disebut nama aku kecuali akan disebut juga nama engkau. Tidak disebut nama aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali akan disebut juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah kita apabila kita mengucap 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah ada 2 aspek ataupun 2 potongan. Yang pertamanya ialah kita memperakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang keduanya ialah kita memperakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak disebut nama Allah kecuali akan disebut sekali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebutkan sebagai wa rafa'na laka zikrak. Dan juga tidak disebut la ilaha illallah kecuali disebut juga Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Jadi wa rafa'na laka zikrak itu apabila kita sebut nama Allah, maka hendaklah bersekali dengan sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang rasul, khatamun nabiyyin, penutup bagi sekalian para rasul. Yang mana Allah Taala sudah ceritakan sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam kitab-kitab samawi sebelum daripada Al-Quran itu Allah Taala sebut. Contohnya dalam satu surah As-Saff ayat 6 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku Nabi Isa alaihi salam diutuskan untuk membendakwah kepada kaumnya dan juga memberi berita gembira bahawa akan datang selepas Nabi Isa alaihi salam itu seorang nabi yang namanya adalah Ahmad. Bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Ahmad ini adalah salah satu daripada nama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syama'il yang kita bacakan itu ada hadis yang ke-367, kita akan lihat
bahawa Nabi SAW bersabda, inni li asma'an, sesungguhnya aku ni ada banyak nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu. Ini hadis yang ke-367 dalam Syama'il Muhammadiyah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa aku ini mempunyai banyak nama, yang mana dinamakan oleh sama ada daripada orang sendiri dan juga dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Nabi Muhammad. Antaranya ialah Al-Amin dan sebagainya. Dan antara nama itu ialah Ana Muhammadun, nama aku adalah Muhammad, wa ana Ahmadu, dan aku juga dipanggil sebagai Ahmad. Jadi Ahmad yang dirujuk dalam ayat ini adalah merujukkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat akhir zaman. Dan juga dalam satu ayat Al-Quran yang lain di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan golongan-golongan pendeta yang memahami kitab-kitab samawi yang dulu, dia akan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih daripada dia kenal daripada anak-anaknya sendiri. Di mana Allah Taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya golongan-golongan yang kami beri kitab daripada golongan-golongan kitab-kitab samawi, golongan Nasrani dan Yahudi, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi apabila datangnya Rasulullah, datangnya petanda-petanda menunjukkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka golongan-golongan ini sudah kenal bahawa yang mempunyai ciri-ciri tersebut adalah Nabi SAW yang diutuskan untuk umat akhir zaman. Jadi tanggungjawab yang pertama yang perlu kita tunaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya, adalah mengimani kenabian dan juga kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan dengan perkara ini membezakan kita di antara golongan-golongan Yahudi dan juga Nasrani. Golongan-golongan Nasrani, dia tidak, golongan Nasrani dan juga Yahudi tidak mempercayai dan juga tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih jauh, golongan-golongan Nasrani menganggapkan bahawa Isa itu adalah Ibnullah, dan juga golongan-golongan Yahudi menganggapkan Uzair itu adalah Ibnullah. Bukan sahaja mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka meletakkan sifat ketuhanan itu kepada nabi-nabi mereka. Maka ini adalah sifat melampau daripada golongan Yahudi dan Nasrani. Apabila kita tahu sifat tersebut, maka kita akan mengimani bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang diutuskan akhir oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Itu yang pertama. Tanggungjawab yang kedua adalah apabila kita sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saya sudah kupas pada yang sebelum ni. Bagaimana kita nak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma saya sebutkan beberapa poin penting. Yang pertamanya ialah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman, maksud tidak beriman kat sini ialah tidak sempurna iman seseorang itu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi, sehingga aku menjadi aku menjadi orang yang paling dicintai olehnya, lebih daripada kecintaan dia kepada ayahnya dan juga kecintaan dia kepada anaknya, wan nas si ajma'in, dan juga kepada manusia seluruhnya. Jadi dalam hadis ini para ulama menetapkan bahawa maksud la yu'minu ahadukum tu bukanlah tidak beriman, tapi tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling dicintainya berbanding daripada ayah, ibu bapanya, anak-anaknya dan juga daripada manusia seluruhnya. Jadi kita bincangkan sebelum ini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai sifat-sifat yang menarik hati manusia untuk mencintainya. Dalam kuliah yang lepas saya sebutkan bahawa ada 3 sebab yang akan menimbulkan cinta kita kepada seseorang.
Yang pertamanya adalah al-jamal, kecantikan dan juga keelokan rupa parasnya menyebabkan kita tertarik kepada seorang. Yang keduanya adalah al-jamal, al-kamal, iaitu kesempurnaan. Kesempurnaan akhlaknya, kesempurnaan perilakunya, kesempurnaan tutur katanya, itu menyebabkan kita akan tertarik ataupun jatuh cinta kepada seseorang. Yang ketiganya adalah al-ihsan. Al-ihsan ini ialah perlakuan baik. Apabila orang melakukan kebaikan kepada kita, melakukan kebaikan yang kita sangat memerlukan, maka kita akan menghargai orang tersebut dan sehingga menimbulkan rasa cinta kepada orang tersebut. Jadi 3 perkara ini, al-jamal, al-kamal, al-ihsan. Al-jamal, kecantikan; al-kamal, kesempurnaan; al-ihsan, memberi ihsan. Semuanya, salah satunya sudah cukup untuk membuatkan seseorang itu jatuh cinta kepada seseorang. Apatah lagi apabila ketiga-tiga perkara ini ada pada seseorang yang khusus. Maka ketiga-tiga perkara ini sudah dapat, apabila kita teliti, dapat menimbulkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, bahawa Nabi SAW ni adalah seorang yang sangat cantik, seorang yang sangat handsome dan seorang yang sangat segak. Dan juga Rasulullah SAW ini sangat sempurna akhlaknya dan juga perilakunya. Dan juga Rasulullah SAW ini adalah orang yang paling banyak memberi manfaat dan juga kebaikan kepada orang lain. Apabila kita perhatikan dalam sirah, dalam syama'il kepada hadis, maka kita akan rasa timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu telah kita bahaskan sebelum ni. Dan dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perincikan apakah perkara-perkara yang menyebabkan kita ini terhalang untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita dalam kehidupan kita seharian, kita dengar hadis bahawa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in tu. Tapi kita nak praktikkan, kita tahu bahawa kita ada cinta perkara yang lain dan kita tidak mampu untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW ini adalah yang paling kita cintai. Dan Allah Ta'ala tafsirkan dalam Al-Quran, perincikan apakah perkara yang menghalang untuk menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai perkara ataupun orang yang paling kita cintai. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Surah At-Taubah ayat 24, di mana Allah Ta'ala katakan bahawa, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta benda kamu dan perniagaan bisnes kamu yang kamu bimbangkan akan merosot, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sayangi, yang kamu cintai dan kamu tidak mahu untuk keluar daripadanya, jika semua itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan azab keputusannya, iaitu azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyenaraikan apa perkara-perkara yang menghalang kita menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai seorang yang kita paling cintai, melebihi kecintaan kita kepada orang yang lain. Yang pertamanya adalah bapa-bapa. Maksud bapa-bapanya ialah ibu bapa dan ke atas. Maksudnya ayah, mak kita, nenek, datuk. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah anak-anak kita. Anak-anak yang mana kita sayangi itu, sehingga kesayangan kita itu melebihi daripada kesayangan kita ataupun kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya, yang ketiganya adalah saudara-saudara. Maksudnya adik-beradik kita, sepupu-sepupu kita. Dan yang keempatnya adalah isteri-isteri. Isteri-isteri dan atau suami-suami, yang mana kita cintai mereka ini lebih daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelimanya ialah kaum keluarga.
kaum keluarga ni lebih luas daripada apa yang disebutkan tadi, termasuklah kepada saudara mara, pakcik, makcik dan juga sebagainya. Dan yang kelima, yang keenam adalah harta benda. Harta benda yang kita sayang, kereta, rumah dan juga perkara-perkara yang kita sayang, phone kita yang kita beli mahal-mahal, itu menyebabkan menghalang kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai kecintaan kita yang paling utama. Dan yang seterusnya adalah yang menjadi penghalang untuk kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, perniagaan yang kita takut akan kerugiannya. Kita dalam kehidupan kita seharian, mungkin ada golongan daripada kita ni berniaga ataupun terlibat dalam perniagaan, bisnes sebagainya. Jadi ketakutan dia, kecintaan dia kepada perniagaan tersebut melebihi daripada ihtimam ataupun ambil beratnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi penghalang untuk seseorang itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai yang paling dicintainya. Dan yang terakhir sekali adalah tempat tinggal dan juga rumah yang dia duduki. Rumah kita yang selesa, rumah kita yang kita balik, apabila kita balik kerja, mesti kita akan nak balik ke rumah sebab kita akan berehat di dalamnya dan kita akan berseronok dengan anak-anak, dengan suami dan juga isteri. Kita lebih cintai kepada perkara ini menyebabkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu jatuh kepada nombor kedua dan juga nombor yang seterusnya. Jadi Allah Taala menyenaraikan dalam surah At-Taubah ayat 24 tersebut perkara-perkara yang menjadi penghalang untuk kita sampai kepada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi ialah tanggungjawab kita terhadap Rasulullah, mengimani kerasulan, kenabian dan juga kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengikuti sunnahnya dan juga untuk menghidupkan sunnahnya. Ada perbezaan di antara mengikut sunnahnya dan juga menghidupkan sunnahnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka daripada mahabbah ataupun hub tadi tu akan timbul kepada satu lagi perkara yang kita sebut sebagai ittiba'. Ittiba' maksudnya apabila timbul rasa cinta, maka kita akan ikut apa sahaja yang diberi perintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan ikut. Dalam perkara ini Allah Subhanahu taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Kata Allah Subhanahu taala, sekiranya kamu mendakwa bahawa kamu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Maka ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan diampunkan segala dosa yang kamu lakukan. Jadi, dalam perkara ini kita melihatkan bahawa bukti cinta itu adalah mengikut dan juga mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu untuk mengatakan bahawa kita mencintai dan juga menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pembuktiannya adalah sejauh mana kita mengikut kepada dan juga kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita seharian. Dan perbezaan di antara mengikut dan juga menghidupkan sunnah, dalam menghidupkan sunnah ini, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila bihan nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Apa maksud menghidupkan sunnahku? Maksudnya sunnah ini adalah sunnah yang ditinggalkan. Sunnah yang ditinggalkan, di mana orang tidak mengambil berat sunnah ini. Contohnya adalah apabila kita hendak masuk ke dalam masjid, hendaklah kita memulakan dengan kaki kanan. Apabila kita mengamalkan sunnah ini dengan niat bahawa kita ingin menghidupkan sunnah ni, maka diikuti oleh orang yang lain, maka kita akan mendapat pahala menghidupkan sunnah. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terlalu banyak. Tersangat banyak.
Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibahagikan para ulama kepada 3. Yang pertamanya ialah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Dan yang keduanya adalah sunnah fi'liyah. Dan yang ketiganya adalah sunnah taqririyah. Saya terangkan satu persatu. Yang pertama, sunnah disebut sebagai sunnah qauliyah. Yang ini adalah kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah satu hadis yang masyhur dalam kita yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini adalah sunnah qauliyah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap perbuatan itu mesti didahului oleh niat. Maka ini adalah sunnah qauliyah. Jadi sunnah qauliyah ini ialah kita mengamalkan seperti mana yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya adalah tadi sunnah qauliyah, yang keduanya adalah sunnah fi'liyah, iaitu sunnah dalam berbentuk perbuatan. Antaranya ialah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuzu anni manasikakum." Kamu lihatlah daripada aku perbuatan manasik. Manasik ini perbuatan haji. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawaf, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Muzdalifah dan juga di padang Arafah. Jadi Nabi SAW kata, khuzu anni manasikakum, buatlah seperti mana kamu lihat aku buat. Dan satu hadis lagi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti mana kamu melihat aku mendirikan salat. Maka ini adalah sunnah fi'liyah. Yang ketiganya adalah sunnah taqririyah. Yang ini adalah sunnah taqririyah, ini adalah pengakuan Nabi Muhammad SAW. Nabi tak sebut dan juga Nabi tak buat, tetapi sahabat buat pada ketika Nabi SAW ada bersama mereka, maka itu disebutkan sebagai sunnah taqririyah. Dalam usul fiqh, apabila perbuatan sahabat di sekeliling Rasulullah SAW itu tidak diingkari dan tidak ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, itu seolah-olah dianggap sebagai kata-katanya. Seolah-olah sunnah tadi itu sama seperti Nabi SAW memberi kebenaran ataupun keizinan untuk melakukan perkara sedemikian. Contoh yang masyhur adalah apabila sahabat-sahabat makan daging dog dan Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan tersebut, maka senyapnya Nabi dan juga pengakuan Nabi SAW tidak menegur perkara tersebut menunjukkan bahawa Nabi kata bahawa daging dog tu adalah halal. Dia punya penghujahan itu adalah tahap kata-kata qaul Nabi SAW. Jadi itu adalah sunnah, tiga-tiga sunnah yang mana apabila kita lihat kepada pembahagian tersebut, hendaklah kita melakukan setiap daripada apa yang kita dengar daripada Rasulullah SAW, kita akan cuba amalkan di dalam kehidupan kita seharian. Jadi itu adalah yang ketiga. Tadi yang pertama mengimani kerasulan dan juga kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang keempatnya adalah beradab dan juga memuliakan hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Memuliakan dan juga beradab dengan hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Dan dalam perkara ini kita memuliakan apa sahaja yang berkait dengan Nabi Muhammad SAW disebabkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh, apabila kita dalam keadaan bercinta dengan seseorang, barang-barang yang milik seorang yang kita cinta tu pun, maka dia akan menjadi satu yang menarik bagi kita. Begitu juga apabila kita mencintai Rasulullah SAW, apa sahaja yang berkait dengan Rasulullah SAW akan menyebabkan kita kagum dan juga kita sayang kepadanya. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Rasulullah SAW ini sangat banyak. Antaranya ialah tinggalan asal-asal Nabi Muhammad SAW. Kalau kita di Mesir tersebut, ada di Masjid Sayyidina Hussein, ada satu ruang khas untuk diletakkan asal-asal Nabi Muhammad SAW, iaitu pedangnya, juga rambutnya, janggutnya dan juga perkara-perkara yang berkaitan perkara tersebut. Dan untuk perkara ini adalah tidak diharam ataupun tidak ditegah untuk kita mengambil keberkatan daripada asal-asal Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tahu bahawa Sayyidina Khalid Al-Walid, seorang panglima perang Islam yang terkenal,
Dan apabila dia berperang, tidak pernah sekali dia kalah dalam peperangannya. Dan Sayyidina Khalid Al-Walid ini, dia mengambil berkat daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia diletakkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam topi perangnya. Dan setiap kali dia berperang dengan berkat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka setiap sahaja perang dia sertai, maka dia mendapat kemenangan. Dan kita katakan bahawa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melampaui sehinggalah kepada apa sahaja yang berkaitan dengan Rasulullah, capal ke apa ke, kita mencintai kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan satu kisah yang masyhur. Pada zaman dulu ada seorang pemuda yang dikenali sebagai Umru Uqais, ataupun lebih dikenali di negara kita ni dengan Majnun Laila. Majnun Laila. Di mana Majnun Laila ni dia mempunyai qasidah yang banyak. Dia memuji kepada seorang perempuan yang dia cintai namanya Laila. Dalam satu qasidah ataupun dalam satu bait syair yang dituliskan oleh ataupun dikarang oleh Umru Uqais ataupun Majnun Laila ni disebut, Amurru ala diyabi diyabi Laila, uqabbilu zal jidara wa zal jidara, wa ma hubbu diyabi sharafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Kata Umru Uqais, Amurru ala diyabi diyabi Laila. Pada satu hari ini aku berjalan di depan rumah Laila. Amurru ala diyabi diyabi Laila. Wa uqabbilu zal jidara wa zal jidara. Maka aku mencium dinding yang ini dan juga dinding yang itu. Dia lalu di depan rumah Laila, dan apabila dia lalu tu, dia tahu itu adalah rumah Laila, maka dia mencium dinding ini dan juga dinding yang itu. Katanya lagi, wa ma hubbud diyabi syarafna qalbi. Bukanlah kecintaan aku terhadap rumah ini yang menyibukkan hati aku. Walakin hubbu man sakana diyara. Tapi kecintaan orang yang menduduki rumah ini. Jadi apabila kita lihat seseorang yang betul-betul cinta, tanda kecintaan kepada seseorang itu adalah dia lihat kepada benda yang berkait dengan seseorang yang dia cintai, maka dia sudah mampu untuk mencintai perkara tersebut. Dan ini kata ulama adalah tanda hub, tanda cinta yang sejati. Dan apabila kita letakkan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai apa yang berada di sekeliling dan juga yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya adalah hendaklah tanggungjawab dan juga kewajipan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 perkara ini, yang terakhirnya adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang kita selalu dengar di dalam khutbah Jumaat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat ini berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah golongan-golongan yang beriman berselawat dan juga mengucapkan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ilmu usul fiqh kita katakan bahawa ada satu kaedah yang menyebut al-amru lil wujub. Perintah adalah menunjukkan satu kewajipan. Al-amru lil wujub illa, kecuali apabila ada qarinah, illa an tusrifahu qarinatun. Kecuali ada satu qarinah yang menyebabkan perintah itu bukan menunjukkan kepada wajib. Pada asasnya al-amru lil wujub. Setiap perintah di dalam Al-Quran ini menunjukkan kepada perkara yang wajib, kecuali ada qarinah yang menunjukkan bahawa dia tidaklah suruhan itu bukan suruhan yang jazim, suruhan yang membawa kepada perintah wajib. Jadi para ulama dalam menafsirkan ayat ini menyebutkan bahawa dalam ayat ini adalah perintah dengan hukumnya adalah sunat. Adalah sunat, bukan wajib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu, berselawatlah, wasallimu taslima, berselawatlah dan juga ucapkanlah salam kepadanya seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para malaikat. Dan ini adalah perkara yang perlu kita lazimi, kerana apabila perintah dalam Al-Quran ini menunjukkan satu perkara yang sangat berat, sedangkan apabila kita lihat kepada ayat tersebut, Allah Ta'ala memulakan dengan dirinya dan juga dengan memulakan dengan para malaikat sebelum menyuruh kita untuk berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam membahaskan perkara ini, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama berbeza pendapat tentang kewajipan kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Qadi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, katakan bahawa wajib seorang tu, berdasarkan ayat tadi, wajib untuk seorang tu berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sebanyak sekali dalam hidup, yang selain daripada tahiyat akhir yang kita baca, tahiyat awal dan juga tahiyat akhir yang kita baca. Jadi kewajipan tu adalah sekali sahaja. Apabila kita sudah mengucapkan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak sekali dalam seumur hidup kita, maka terlepaslah kita daripada dosa yang mana mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sallu wa sallimu taslima. Dan juga begitu, Al-Imam Asy-Syafi'i kata yang dimaksudkan wajib tersebut adalah wajib pada tasyahud akhir sahaja, iaitu wajib apabila kita nak bacakan tasyahud akhir yang menjadi satu rukun dalam rukun solat, wajib pada ketika tersebut sahaja. Dan Ibnu Katsir dia melebihkan perkara ini. Tadi Qadi Iyad kata wajib hanya sekali seumur hidup, dan Imam Syafi'i kata wajib pada ketika kita nak baca tasyahud akhir. Imam Ibn Katsir menyatakan pendapatnya bahawa kewajipan tersebut adalah pada setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pada pandangan Ibn Katsir, apabila disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita sebut selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tak sebut selawat dan salam apabila disebut nama Nabi Muhammad, maka kita akan berdosa. Ini pendapat Ibn Katsir. Pendapat Ibn Katsir ini merujukkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahawa Nabi SAW bersabda, Al-bakhil alladhi man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Sesungguhnya orang yang bakhil itu adalah orang yang apabila disebut nama aku di sisinya, maka dia tidak bersalawat kepada aku. Ni golongan-golongan yang bakhil. Kenapa disebutkan sebagai bakhil? Kerana Allah Ta'ala telah letakkan banyak fadilat dan juga kelebihan bagi orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba apabila seorang menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sifat bakhil. Bakhil terhadap apa pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyombong kepada pemberian yang ingin Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang lain, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aqsabuhum alayya salatan." Sesungguhnya seorang yang aula bagi aku, yang terutama bagi aku di hari akhir kelak adalah aqsabuhum alayya salatan, yang mana memperbanyakkan selawat dan salam ke atas aku, maka dia akan menjadi orang yang paling utama di sisi aku di hari kiamat kelak. Dalam satu hadis masyhur dalam kalangan kita, apabila menyebutkan tentang kelebihan ataupun fadilat berselawat ke atas Rasulullah, man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashra. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashra. Apabila kita berselawat, barang siapa yang berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak satu selawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan selawat tersebut dengan 10 selawat. Kata Imam Haddad dalam mensyarahkan hadis ini, dia mengatakan bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala berselawat kita satu sekali sahaja pun, itu sudah mengangkat kemuliaan kita di sisi manusia. Apabila kita sebut selawat, satu selawat Allah Ta'ala selawatkan ke atas kita, maka itu sudah menjadi kemuliaan dan juga rahmat dalam kehidupan kita. Apatah lagi 10 selawat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita apabila kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan juga
menunaikan tanggungjawab yang telah kita sebutkan tadi. Saya ulang balik, 5 tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ialah mengimani kenabian dan juga kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah beradab dan juga memuliakan hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelimanya adalah sentiasa berselawat dan memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-samalah kita mengambil iktibar dan juga peringatan terhadap perkara ini. 5 tanggungjawab untuk kita tunaikan kehadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga di akhirat kelak kita termasuk daripada golongan-golongan yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi cukup setakat tu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.